Baik. Saya minta maaf tuan-tuan. Allah uji yang dia tu sikit sakit dada. Dia 5 hari lepas saya kena silap sendiri juga lah. Ada sekejap. Ini perubahan saya kata. Allah SWT. Ya Allah. Hari ini kita dikejutkan dengan pemergian seorang insan yang meninggal dunia ketika sedang memberikan tazkirah subuh. Soalannya di sini, siapakah beliau? Jom tonton video ini sehingga habis. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri, dan bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen di video ini agar channel ini terus maju. Sahabat semua, hari ini kita telah kehilangan dengan pemergian seorang insan tak kala sedang memberikan tazkirah subuh di surau Al-Ittihadiyah Seksyen 9 Shah Alam. Arwah dikenali sebagai Dr. Muhammad Sobri Awang, merupakan timbalan pengurusi Majlis Ulama Isma. Sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir, beliau sempat menyampaikan kepada jemaah yang hadir dengan membatik satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Ingatlah, masa hari bumi ini diganti dengan yang lain, demikian juga langit dan manusia semuanya keluar berhimpun menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Menurut tafsir Al-Muyassar, ayat ini dapat difahami bahawa apabila semua makhluk akan dibangkitkan daripada kubur dengan membawa amalan masing-masing untuk dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bumi yang pada hari ini akan diganti dengan bumi yang lain yang putih lagi bersih layaknya perak, dan demikian pula langit diganti dengan langit lainnya. Pada ketika itu, segala amalan yang dilakukan akan diperhitungkan dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui tafsiran ayat ini, seakan-akan arwah dapat merasakan bahawa ianya akan pergi menghadap Tuhannya buat selama-lamanya. Arwah ini sentiasa menyibukkan dirinya dengan menyampaikan dakwah dengan menghebat semangat perjuangan ketika mendapat titipan talbiyah. Beliau juga merupakan seorang yang fakih dalam menguasai fiqh Syafi'i, kuat penguasaannya dalam bahasa Arab dan ilmu syair Arab. Buktinya, di antara buku yang dikarang olehnya sendiri, iaitu Kamus Al-Hayah yang menjadi rujukan dalam memahami Islam muamalat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itulah mengapa di akhir hayatnya diambil oleh Allah tak kala menyampaikan ilmu agama, kerana sewaktu hayatnya beliau sentiasa menyibukkan dirinya dengan menyampaikan kebaikan dan ilmu kepada masyarakat sekitarnya. Sahabat semua, perkabaran mengenai kematian menjadikan ia terasa semakin hampir dengan kita. Tidak ada sesiapa pun yang boleh melarikan diri daripada kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan nyata. Lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu lakukan serta membalasnya. Sahabat semua, kita semua mahukan agar perakhiran hidup kita berakhir dalam husnul khatimah, tetapi semua itu bergantung kepada bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia. Kata Imam Al-Ghazali, cara mati seseorang mukmin itu ditentukan oleh cara kehidupannya. Begitu juga cara seseorang itu dibangkitkan akan ditentukan oleh cara kematiannya. Hakikat yang perlu diterima oleh manusia, setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Bilakah waktunya adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala mengikut takdir yang ditentukan olehnya. Ramai orang pada hari ini mahu pergi dalam perakhiran husnul khatimah, namun jika cara hidup jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkan ajaran Islam secara sempurna, gagal menunaikan tuntutan makna kalimah syahadah, mana mungkin akan mendapat perakhiran hidup yang baik. Dunia hanyalah tempat persinggahan yang bersifat sementara, manakala akhirat adalah destinasi yang kekal abadi. Kemasyhuran, kedudukan dan kekayaan yang dimiliki di dunia bukanlah jaminan perakhiran yang baik dalam perjalanan kehidupan seseorang insan. Segelintir manusia tidak dikenali ramai, tidak mempunyai sebarang gelaran, menjalani kehidupan seperti biasa seperti manusia yang lain, namun mengakhiri kehidupannya dengan kisah luar biasa tentang kebaikan dirinya yang ditinggalkan. Justru, perakhiran kehidupan yang baik atau husnul khatimah sentiasa menjadi impian dan dambaan bagi setiap orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa
agar diwafatkan dalam keadaan atau kesudahan hidup yang baik, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bush bin Alpah berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, Ya Allah, perbaikilah kesudahan segenap urusan kami, serta lindungilah kami daripada kesengsaraan hidup di dunia dan sesaan hidup di akhirat. Akhir kata, masih belum terlewat untuk kita meneladani amalan kebaikan yang telah dilakukan oleh mereka yang dikurniakan kematian husnul khatimah dengan berusaha menjadi anak, suami, isteri dan insan yang soleh dan solehah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan perakhiran hidup ini dengan sebaik-baik kesudahan di dalam iman dan Islam serta tidak mengakhirinya dengan seburuk-buruk kesudahan. Capailah redha Allah Subhanahu Wa Taala supaya di hujung hidup nanti kita akan peroleh kematian yang baik dan dapat menghuni syurganya yang kekal abadi. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allah. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Sekian saja daripada saya. Diharap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar Kami Cerita.